Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak sampaikan dua lagi cerita disampaikan kepada Abang oleh dua orang makcik yang berbeza. Boleh kata kedua-dua makcik ni berpangkat lebih kuranglah umur dengan Cik Ila, iaitu mak abang. Jadi sebelum abang mulakan cerita, abang terkenang macam mula-mula abang buat t-shirt. Perjalanan abang selepas buat YouTube, abang melangkah dengan buat t-shirt. Lepas tu tengok ramai yang beli. Lepas tu ramai orang yang tag abang dekat Instagram. Lepas tu ada yang tag abang kat Facebook. Perasaannya, tak tahu nak cakap. Dia seronok. Pada masa yang sama dia jadi sayu. Abang ni dah tua kot, jadi senang sikit lah terasa tersentuh hati. Lepas tu memang terima kasih sangat-sangat pada semua yang dah membeli t-shirt abang. Walaupun abang reka tak adalah terlalulah cantik sangat, memang seadanya lah abang punya rekaan tu. Dan lepas tu abang melangkah kerjasama abang dengan adik ipar abang, adik perempuan lah. Kita orang sama-sama jual biskut sebab abang suka biskut tu, tapi tak dapatlah nak teruskan jualan tu sebabnya abang tak dapat nak beritahu, tapi disebabkan hal-hal tertentu terpaksalah jualan biskut tu ditamatkan. Dan abang pernah bercita-cita nak menjual sambal. Abang pernah cakap dalam 2-3 video yang lepas kan, nak jual sambal. Dan abang sebenarnya pada waktu tu tengah mencari siapakah yang boleh buat resepi untuk abang. Lepas tu abang teringat abang ada seorang kawan lama. Lepas tu abang kontak kawan lama abang. Dia tu memang pandai buat resepi. Tapi bila kontak, akhirnya abang tahu keadaan dia sangat tak adalah sangat, tapi lebih kepada tidak mengizinkan sebab dia dah mengalami masalah buah pinggang yang agak kronik. Tapi abang minta tolong dia buatkan satu resepi untuk abang, resepi sambal. Abang bagi kata dua je dekat dia sebab abang tahu dia ni berbakat gila. Walaupun dia dalam keadaan yang kurang sihat, tapi otak dia sangat cergas. Abang bagi kata dua, iaitu abang nak buat sambal yang boleh dimakan dan pada masa yang sama abang kelihatan hebat di dapur. Maksudnya abang boleh gunakan sambal tu untuk memasak. Dan selepas itu abang bagi kata dua tu dan dia buatkan sambal untuk abang. Abang terharu gila sebab benda pertama yang abang buat adalah tentulah abang makan dengan timun. Abang suka makan sambal dengan timun. Lepas tu abang cuba sambal tu abang tuang dalam kuali. Tak payah pakai minyak, abang tuang je dalam kuali sebab sambal tu ada minyak-minyak sikit. Lepas tu abang masukkan udang, lepas tu bagi ke adik-adik abang makan, licin. Abang rasa macam, wah, abang pandai masak. Jadi sambal ni yang dihasilkan ni adalah daripada idea kawan baik abang tu. Cumanya dia boleh dimakan dengan macam tu aja dan juga boleh dijadikan bahan masakan. Terus-terus je boleh. Abang dah masak udang, abang dah masak ayam. Ayam goreng dulu, lepas tu tuang aja dalam kuali, tuang sambal. Dan inilah hasilnya. Dan kita berdua namakan sambal ni adalah sambal lara. Sambal, maaf lah kalau terbalik, sambal lara. Ada gambar muka abang kat situ. Jadi abang sediakan link Shopee. Kali ni abang jual kat Shopee sebab senang sikit urusannya. Link Shopee abang sediakan dekat info, ruangan info. Jadi siapa-siapa yang nak beli, abang tak buat banyak. Abang hanya buat 100 paket. Nak tengok dulu macam mana sambutan. Kalau sedap, ya komen. Kalau tak sedap, ya komen juga. Sebab ini adalah baru langkah permulaan. Janganlah kau samakan abang dengan sambal-sambal legend. Sambal apa tu, sambal nyet ke, sambal Mak Jenny ke. Itu otai-otai sambal. Ni baru nak melangkah kan. Jadi abang perlukanlah sokongan untuk komen-komen kat bawah. Takut-takut apa kurang ke, kurang apa tu, garam ke, kurang gula ke, kurang asam ke, just beritahu dekat abang untuk abang tambahkan ilmu. Oh, dah banyak sangat abang mengarut ni 4 minit. Minta maaf sangat-sangat. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang makcik, tapi nama makcik tu abang tak nak guna. Abang gunakan nama salah seorang emak kepada penonton-penonton yang selalu sangat menonton video abang, iaitu nama makcik Khairiah.
Kalau tak silap Khairiah atau Kiriah lebih kurang dan makcik ni sudah pun meninggal dunia. Jadi marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada makcik Kiriah, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan kalangan orang yang beriman. Dan nama ni diminta oleh anak dia, bang boleh tak gunakan nama arwah mak dia sebagai kenangan dan pengubat rindu. Ini abang gunakan nama makcik Khairiah. Berlaku pada tahun 1985. Cerita ni best. Memang best. Abang rasa sejak akhir-akhir ni abang dapat banyak cerita yang menganjur kepada filem tau. Dan ini boleh jadi filem ni. Itu perkataan pertama bila abang dapat cerita daripada makcik Khairiah ni. Berlaku dekat Batu Pahat, Johor. Ceritanya macam ni. Pada tahun 1985, pada waktu tu agak kecoh juga keluarga ni. Sebabnya waktu tu adalah mak makcik Kiriah ni melahirkan seorang anak perempuan, anak ke-6. Jadi dengan kata lain, keluarga tu daripada anak pertama sampai anak ke-6 semuanya perempuan. Mak dia okey, makcik Khairiah ni okey. Yang tak okeynya si bapa. Bapa dia mengamuk-ngamuk sebabnya dia kata dia perlukan zuriat lelaki untuk mewarisi segala kepakaran dia. Jadi kepakaran yang dimaksudkan kat sini adalah kuda kepang. Bapa makcik Kiriah ni adalah seorang pakar kuda kepang pada tahun 1985. Nanti kalau orang Batu Pahat boleh komen abang tak nak bagi tahu. Orang Batu Pahat kebanyakannya tahu tentang cerita ni. Memang kebanyakannya. Jadi dia kata pakcik tu, bapa kepada makcik Kiriah ni rasa marah bila kelahiran anak yang bongsu perempuan. Dia marah sebab dia nak cari pewaris. Dia kata selama ni dia menuntut ilmu kuda kepang ni adalah untuk menjaga keselamatan keluarga. Tapi keselamatan keluarga ini akan terjejas bila tidak ada anak lelaki yang lahir dalam keluarga ni. Nak pula jadi cerita pada tahun tu adik kepada makcik Kiriah yang lahir pun juga perempuan, tak ada lelaki. Jadi bapa dia ni rasa gundah gulana, susah hati macam mana nak wariskan ilmu. Ilmu ni tak boleh diwariskan kepada anak murid. Maksudnya dengan anak murid boleh diwariskan semuanya. Boleh diwariskan semuanya. Boleh diwariskan sebahagian. Tapi pemegang janji perlulah daripada darah daging sendiri dan mestilah anak jantan. Salah, anak lelaki, bukan anak perempuan. Jadi hebohlah pada waktu tu 1985. Masa tu makcik Kiriah umur dia 15 tahun. Dia kata bapa dia ni sejak adik dia lahir asyik marah-marah sampaikan bapa dia beberapa kali pengsan. Tapi diorang ingat, pada awalnya keluarga ingat bapa dia pengsan sebab terlalu kecewa atau terlalu penat. Tapi tanpa diorang tahu sebenarnya bapa dia ada penyakit darah tinggi. Nanti abang ceritakan lanjutkan. Jadi dah jadi kecoh-kecoh keluarga ni. Okey, tak apalah. Pada satu pagi, bila mak dia selang 2-3 bulan lepas tu lepas 2-3 bulan adik dia lahir, mak dia buat sarapan. Bapa dia nak jemput cekodok bawang, ataupun kalau orang Batu Pahat panggil jemput. Bapa dia nak jemput, tapi mak dia pergi buat lempeng. Waktu bapa dia nak bawa bekal untuk pergi menoreh, waktu tu disebabkan macam tu punya alasan, bapa dia jadi mengamuk-ngamuk marahkan mak dia. Dah cakap berpuluh tahun kahwin, tapi ini pun tak boleh nak ingat. Mengamuk. Waktu tu makcik Khairiah sedih jugalah sebab dia tengok mak dia kena marah-marah kan macam tu. Tapi bapa dia tak bagi muka mak dia, maki, dihamun. Tengah maki, tengah hamun, time tu lah bapa dia dijemput ilahi. Bapa dia kena serangan jantung. Mungkin darah tinggi ke serangannya lebih kurang macam tu. Dengan ceritanya mengikut kata makcik Kiriah, bapa dia tiba-tiba pengsan. Jadi kecoh lah. Panggillah jiran-jiran mana yang boleh bawa bapa dia ni pergi hospital. Menggunakan kereta daripada jiran. Akhirnya bapa dia berjaya dihantar ke hospital. Sampai dia ke hospital, doktor cubalah selamatkan bapa dia, tapi memang dah menjadi takdir bapa dia. Akhirnya bapa dia meninggal dunia di hospital disebabkan oleh tekanan darah yang terlalu tinggi.
Mungkin Makcik Khairiah cakap tekanan darah ni berpunca daripada bapa dia yang selalu marah-marah, sebabnya adik-beradik dia semua perempuan, tak ada yang lelaki, tak boleh nak diwariskan. Walaupun bapa dia ni memang buka gelanggang dekat Batu Pahat tu, mengajar orang kuda kepang, tapi tak juga dapat mewariskan keseluruhan ilmu kepada anak-anak muridnya. Perlu ilmu yang paling utama tu perlu diwariskan pada anak lelaki, tapi hajat bapa dia dah tak kesampaian. Tapi abang bertanyalah juga, tanya-tanya dengan Makcik Khairiah, adakah selepas bapa dia meninggal keselamatan keluarganya tergugat? Tapi Makcik Khairiah cakap tak ada apa-apa pun, okey je, sehat aja, semuanya cukup makan, cukup pakai lah, tak ada apa-apa yang berlaku. Adalah susah sikit-sikit dia kata, tapi tak adalah sampai kena penyakit teruk, rumah terbalik, terbakar, tak ada apa dia kata. Jadi dengan kata lain, kebahagiaan seseorang bukanlah terletak di kaki kuda, terletak di, takkan abang nak cakap terletak di tangan kuda, terletak di nasib kuda, macam tu. Jadi semuanya diaturkan oleh Allah Ta'ala. Dengan kata lain, apa yang bapa dia percaya itu tidaklah tepat. Bapa dia terlalu percaya sangat dengan mewariskan ilmu tu kepada anak lelaki, diorang ni akan hidup aman bahagia. Itu baru intro, ni baru nak masuk cerita tengah, sebab kita kan cerita hantu kan. Okey, bapa dia meninggal pagi kan, pagi lebih kurang pukul 7, pukul 8 macam tu. Lepas tu jenazah sampai ke rumah lebih kurang tengah hari. Tak buatlah postmortem sebab dia memang dah tahu bapa dia ada penyakit darah tinggi, lemah jantung macam tu. Jadi bila sampai kat rumah, jenazah bapa dia pun dia letakkan dekat tengah rumah. Ramailah jiran-jiran tetangga, saudara mara yang datang melawat bapa dia. Semuanya okeylah, alhamdulillah. Termasuk adik-beradik bapa dia yang jauh-jauh. Bapa dia ni bukanlah anak sulung, bukan anak bongsu, tapi anak tengah-tengah. Ramai abang-abang. Dan kebanyakan abang-abang bapa kepada Makcik Khairiah adalah orang-orang alim, iaitu orang-orang ahli masjid, tukang azan, imam. Jadi mengikut cerita Makcik Khairiah, sebenarnya abang-abang kepada ayah dia, bapa dia, memang tak suka bapa dia amalkan ilmu kuda kepang. Sebabnya ada beberapa amalan dalam kuda kepang yang bapa dia warisi agak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi dah mau macam mana kan, benda dah terjadi. Jadi lega jugalah Makcik Khairiah cakap waktu bapa dia meninggal, ramai saudara mara yang datang, tak ada masalah. Okey je. Tengah-tengah, ni baru nak masuk cerita dia. Bila jenazah sampai, saudara mara pun sampai. Waktu tu ramai gila yang dengar, iaitu bila peti tempat menyimpan kuda-kuda kepang bapa dia tiba-tiba bergegar yang teramat sangat, sampaikan semua tetamu sedar yang ada gegaran. Peti tu terletak dekat dalam bilik bapa dia. Dalam bilik bapa dia, dan memang tak ramai yang masuk, yang berani masuk kecuali mak dan adik anak-anak si arwah lah, iaitu adik-beradik Makcik Khairiah. Mula-mula dugaan pertama, peti bergegar-gegar. Tapi alhamdulillah, salah seorang daripada pakcik kepada Makcik Khairiah, iaitu abang kepada ayah dia, masuk dalam bilik tu. Mungkin dibacakan selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, apa ke, dia diazankan ke, apa ke. Jadi peti tu dah tak bergoyang. Selepas pakcik dia keluar daripada bilik, peti dia tak bergoyang. Tapi dia kata, Makcik Khairiah kata, jadi risau tau, sebab jenazah ada dekat tengah rumah, tapi dekat dalam bilik macam tu. Dahlah rumah papan, dia kata lantai papan, dengar benda tu memang meriuh satu rumah, tapi dah dapat ditenangkan. Okey, tak ada masalah. Dan urusan bapa dia teruslah diuruskan, dimandikan, dikapankan, dan diletakkan dalam diletakkan di atas pengusung, nak diusung lah ke tanah perkuburan. Nak jadi cerita, tanah perkuburannya tak adalah jauh sangat daripada rumah. Tapi bila jenazah sampai je dekat tanah, ada satu benda yang Makcik Khairiah cakap sangat luar biasa, pelik gila. Tak tahu datang daripada mana, peti yang menempatkan kuda-kuda kepang tu tiba-tiba tergolek dekat tanah depan rumah, dekat dengan jenazah. Seolah-olah Makcik Khairiah cakap kuda-kuda tu nak ikut si tuan kuda ni pergi masuk dalam kubur.
Maksudnya kuda-kuda ni ikut bapak dia lah ke dalam kubur. Jadi Makcik Kariah rasa waktu tu dia dengan adik-beradik dia rasa cuak. Dan bila peti tu jatuh ke tanah, cepat-cepat beberapa anak-anak murid bapak dia terus pegang peti tu, hampak peti tu dengan badan diorang. Sebab bila tercecah ke tanah, lagi kuat peti tu bergegar, bergolek-golek peti tu. Jenazah nak dibawa ke tanah perkuburan ni kan tak pasal-pasal dia bergolek-golek ikut jenazah yang diusung, kan seram pula kan. Cepat-cepat anak-anak murid pak cik tu, bapa Makcik Kariah, hempak badan dia orang atas peti tu, dan peti tu dibacalah mentera-mentera apa yang patut, dan akhirnya peti tu tak jadilah nak ikut tuan dia pergi ke tanah perkuburan. Jadi peti tu terbiar kat situ, dan bila dah kebumikan, sepanjang proses perkebumian, selain Makcik Kariah cakap, selagi jenazah tak balik rumah, selagi orang-orang daripada kubur tak balik ke rumah, peti tu diorang tak bawa masuk dalam rumah, dijaga oleh anak-anak murid bapak dia. Dan selepas orang balik daripada kubur, maksudnya dah habis upacara pengkebumian, barulah peti tu dibawa naik atas rumah, diletakkan dekat tempat asal dia. Memang kata Makcik Kariah, cerita ni macam tak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Kalau orang-orang Batu Pahat tahu cerita ni, komen-komen dengan abang, mengatakan, bang saya ada ke, abang lah anak Jo dia kata, abang je lah yang ada cerita waktu tu, mestilah orang yang lagi tu pada abang. Anak Jo, pakcik ada waktu tu, macam tu. Jadi bila dah letak peti tu dekat tempat dia, alhamdulillah tak ada apa berlaku. Tapi itu baru kali kedua ujian. Ada beberapa kali peristiwa yang seram selepas ni. Lepas tu habis peti tu, diorang pun buatlah persiapan untuk kenduri arwah malam tu. Jadi siaplah semua buat apa. Jadi waktu orang kita panggil potong-potong bawang, aktiviti potong-potong bawang, potong-potong ayam sekitar waktu nak buat kenduri malam tu kan, dia jadi buah mulut lah. Waktu rewang, abang nak cakap waktu rewang, waktu orang merewang semua untuk buat persiapan kenduri malam tu, jadi orang menjadi buah mulut lah. Tengok mengamalkan ilmu kuda kepang, kuda pun nak ngikut, dia macam tu. Jadi sedih jugalah Makcik Kariah cakap, jiran-jiran semua macam berbisik-bisik satu sama lain, sebabkan bapak dia, ialah terjadi peristiwa macam ni kan. Tapi benda yang menakutkan tak berhenti sampai tahap tu. Malam kenduri, habis orang kenduri, tiba-tiba dalam peti tu yang menempatkan kuda kepang tu bunyi macam orang menangis. Dia kata bunyi orang menangis, tapi tak dapat nak dipastikan lelaki atau perempuan. Tapi benda tu menjadi buah mulut, sebabnya waktu bunyi orang menangis dekat peti tu, kebanyakan tetamu masih lagi belum balik. Walaupun kenduri dah habis, maksudnya bacaan-bacaan ayat suci dah habis, tapi kebanyakan jiran-jiran masih lagi ada dekat rumah tu, sebab baru ada kematian kan. Sedara mara ada lagi kat rumah tu. Jadi kebanyakan semua orang dengar yang dekat peti tu ada orang menangis. Dia kata pada waktu tu Makcik Kariah cakap dia bukan kepada takut, tapi dia lebih kepada sedih kenapa perkara macam ni menimpa arwah ayah dia. Dah habis dia menangis, lupa nak cakap, menangis tu berhenti sebab ada pakcik kepada yang alim-alim ni, pakcik Makcik Kariah yang alim ni pergi baca-baca dekat situ, mengalang-alau jin yang ada kat situ. Tapi cerita seram tak berhenti tahap tu. Waktu tengah malam yang sama, dengar sekeliling rumah bunyi kuda, dan yang paling tak sedap sekali, bunyi bapak dia punya suara, heh. Abang nak cakap, sebenarnya heh tu macam kita libas kuda, heh macam tu, walaupun bunyinya tak kena sangat, tapi korang faham je lah. Jadi dengar suara bapak dia, dengar suara kuda mengelilingi rumah, terketak tu macam tu. Jadi baiklah Makcik Kariah cakap, pakcik-pakcik dia yang ada dekat rumah tu, semuanya kebanyakannya alim-alim, adik-beradik bapak dia semuanya alim-alim, dan diorang pun kebanyakan 2-3 orang turun keluar daripada rumah buat bacaan apa-apalah yang patut, selawat Nabi ke, azan ke, Allahu Akbar ke, dan akhirnya bunyi suara bapak dia tengah menunggang kuda hilang atas daripada kehendak Allah Ta'ala lah kan. Tapi belum lagi habis.
Malam tu akhirnya bunyi bapak dia hilang, bunyi kuda pun hilang dan keluarga tu boleh tidur aman damai. Cumanya kebanyakan pakcik, abang-abang kepada arwah bapak dia semuanya tak tidur. Makcik Khairiah nak tanya juga kenapa dia orang tak tidur, tapi tak berani nak tanya sebab masih dalam keadaan sedih lagi kan. Tapi Makcik Khairiah rasalah, dia kata mungkin pakcik-pakcik dia pada waktu tu tak tidur sebab untuk mengelakkan perkara buruk yang akan berlaku. Mungkin dia kata dia dengar-dengar bapak dia mungkin balik daripada kubur. Jadi pakcik-pakcik dia ni ready. Kalau bapak dia balik, diazankan, diselawat nabikan supaya benda tu akan hilang. Sebenarnya yang balik tu bukan bapak dia ataupun bukan roh bapak dia, itu adalah ilmu pada bapak dia. Tapi Alhamdulillah malam tu Makcik Khairiah tidur dengan lena dan esok pagi dia tak dengarlah cerita apa-apa kalau bapak dia tu balik daripada kubur. Tak dengar. Tapi besok pagi pakcik-pakcik dia dengan mak dia ramai-ramai dia orang pergi ke kubur bapak dia untuk baca kemas-kemaskan sebab baru lepas meninggal. Yang menjadi terkejut gilanya, tiba-tiba sampai dekat kubur bapak dia, ada seekor kuda kepang warna hitam keemasan duduk dekat atas kubur. Maksudnya dibaringkan lah, jangan kau bayangkan kuda duduk pula. Kuda tu dibaringkan dekat atas kubur bapak dia. Pada waktu tu kebanyakan anggap ini adalah kerja syaitan. Tapi salah seorang pakcik dia cepat buat tindakan cari anak-anak murid bapak dia. Rupanya malam tu petang selepas bapak dikebumikan, salah seorang anak muridnya curi kuda yang dikatakan kuda paling kuat ni, dan kuda tu disimpan. Malam tu anak murid bapak dia letak kuda tu dekat atas kubur. Bila ditanya kenapa dia buat macam ni, rupanya dia kata itu adalah syarat untuk bapak dia. Bapak dia dah beritahu kalau aku meninggal, kubur ni mesti dia letakkan kubur letak atas kuda lah. Kuda ni mesti dia letakkan atas kubur supaya hilang rindu, dia kata, supaya dia tak mengacau, tak mengaruk lah, mengacau orang kampung. Tapi tindakan ni mendapat batahan gila-gila punya daripada pakcik-pakcik Makcik Khairiah sebab dia kata ini adalah khurafat, tak boleh dipercayai. Dan akhirnya untuk malam kedua, malam-malam seterusnya, kenduri arwah bapak dia berjalan dengan lancar. Tapi abang bila dapat cerita ni, menarik kan kalau dibuat filem tentang orang yang mengamalkan ilmu kuda kepang. Kalau siapa-siapa yang tahu cerita ni dekat Batu Pahat, bolehlah komen-komen kat bawah. Tanya dengan mak bapak kita, tanya dengan atuk-atuk kita kalau diorang pernah ataupun ada dekat tempat kejadian sewaktu kes ni berlaku. Cerita yang pertama berlaku pada tahun 1985, tapi cerita yang kedua berlaku pada tahun 2009 kalau tak silap abang. Yang satu cerita lama, ini satu cerita baru sikit. Diceritakan kepada abang oleh seorang makcik, tapi abang nak gunakan nama makcik lain. Kali ni abang gunakan nama makcik Ana sebab ada salah seorang daripada penonton minta abang gunakan nama makcik Ana sebab makcik Ana birthday-nya tak lama lagi. Selamat hari jadi makcik, moga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Doa daripada saya untuk makcik. Tapi kali ni maaf abang sedar pula, kali ni adalah nama makcik anak abang gunakan. Berlaku pada tahun 2009. Ini pun cerita memang boleh buat filem. Ceritanya pada waktu tu makcik Ana ni dia berpindah dekat rumah baru. Dia, suami dia dan mak bapak mak dia. Maksudnya makcik Ana ni membela mak mentua, bapak dia dengan mak dia. Jadi memang baguslah makcik Ana ni. Jadi disebabkan dia membela orang-orang tua, dia cakap dengan suami dia, apa kata kita pindah rumah baru. Dan suami dia pun setujulah. Dia pun carilah rumah yang agak besar sikit. Tapi nak cari rumah besar pada tahun 2009 dengan harga yang murah susah jumpa. Diorang target-target kalau boleh pindah rumah banglo. Akhirnya diorang dapat satu rumah banglo. Rumah banglo ni sebenarnya rumah banglo yang dah agak lama, second hand lah. Dah ada beberapa tempat yang dah dibuat renovate. Tapi harganya tak terlalu mahal, Alhamdulillah. Tapi bila tanya dengan jiran-jiran, kebanyakan jiran-jiran tak kasih beli dekat rumah banglo tu. Lupa abang nak beritahu cerita ni berlaku dekat mana. Ipoh, Perak. Cerita dekat Ipoh.
Jadi kebanyakan jiran-jiran tak kasih sebab jiran-jiran kata rumah tu dah lama kosong, rumah banglo tu dah lama kosong. Jadi macam kita semua tahu kalau rumah yang dah lama kosong, yang tinggal dalam rumah tu adalah makhluk alam sebelah. Tapi Makcik Ana cakap benda ni ialah boleh dironding. Panggil lah orang Darul Syifa ke, baca-baca selawat Nabi ke, buat marhaban-marhaban ke. Dengan cara tu mungkinlah makhluk daripada alam sebelah tu akan keluar daripada bilik tu. Keluar daripada rumah tu. Okey. Jadi diorang pun Makcik Ana, suami, anak-anak, mak bapak mentua pun pindahlah ke rumah tu. Kes ni berlaku pada tahun 2009. Memang pelik. Okey. Jadi waktu dah nak dekat dengan puasa. Lupa nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Kita ada beberapa hari lagi nak bulan puasa kan, nak masuk bulan puasa. Biarlah kita sama-sama puasa tahun ni, puasa penuh dan dipermudahkan segala urusan. Iklan sikit. Jadi waktu dah nak masuk bulan puasa, kata Makcik Ana. Dan Makcik Ana cakap dia memang sengaja pilih dekat dengan bulan puasa sebab kalau misal kata rumah tu ada benda-benda daripada alam sebelah, dan waktu tu dia orang pindah dah dekat dengan bulan puasa kan tak ada hantu kan. Jadi Makcik Ana cakap benda tu tak adalah gangguan, tak adalah teruk sangat. Jadi tapi dia lupa, Makcik Ana lupa pada waktu tu bulan puasa yang dirantai adalah syaitan. Tapi jin-jin masih lagi ada berkeliaran. Bunian-bunian masih lagi ada. Dia orang tak dirantai, yang dirantai adalah syaitan je. Jadi bila dia orang pindah masuk rumah tu, Makcik Ana cakap dia ingat tak jadi apa-apa. Tak sangka pada satu malam, satu pagi berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa macam ni. Waktu tu dia kata dia tengah bangun untuk buat sarapan, untuk buat makanan sahur, lebih kurang pukul 4 pagi waktu tu dia kata. Nak bangunlah. Jadi waktu dia tengah siap-siap goreng-goreng telur, buat sardin, buka-buka botol sardin, dia kata siap-siap untuk anak-anak makan, mak bapak mentua, suami makan. Tapi waktu dia tengah masak-masak tu, tiba-tiba mak kepada Makcik Ana pun turun temankan Makcik Ana sama-sama masak. Tak lama lepas tu, selang 2-3 minit, turun lagi seorang mak mertua kepada Makcik Ana. Jadi ada 3 orang kat dapur waktu tu. Makcik Ana, mak kandung dia dan mak mertua dia. Jadi diorang ni, 2 orang nenek-nenek ni temankan Makcik Ana sebab tak nak Makcik Ana rasa kesunyian. Sorang-sorang sediakan juadah untuk bersahur. Jadi borak-borak, rancak-rancak lah borak. Sambil-sambil tu Makcik Ana pun menggoreng-goreng lah apa-apa yang buat ni. Tiba-tiba tengah dia goreng, apa nak cakap macam mana, dia punya dapur tiba-tiba hilang api. Maknanya tengah goreng-goreng tiba-tiba kenapa, macam pelik dia kata. Dia tengok api tak ada. Cepat-cepat Makcik Ana tutup dapur tu untuk mengelakkan daripada gas-gas terkeluar. Bahaya kan kalau gas-gas terkeluar. Okey, lepas tu Makcik Ana pun buka lah tingkap, keluarkan asap-asap gas tu. Dia pelik. Dia cuba lagi untuk hidupkan dapur tu. Ketek, tapi api tak menyala. Pelik kan? Waktu tu dia kata, alamak, dia kata, baru goreng telur separuh. Ni anak-anak nak makan ni. Suami nak makan, mak bapak nak makan. Macam mana sahur? Ada nasi je. Telur tak habis goreng. Sayur dah goreng, dah siap-siap. Sardin semua ada. Tapi nak telur sebab kebanyakan anak-anak dia bila sahur memang nak makan telur. Sedap kan? Budak-budak. Petik-petik, keltek, api tak menyala. Tapi tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang Makcik Ana kata diingat sampai sekarang. Dekat bawah dapur ada macam pintu, sebab ada kitchen cabinet kan. Kitchen cabinet, dekat bawah dapur tu ada pintu yang selalunya di bawah tu diletakkan gas. Waktu tu Makcik Ana cakap keluar api-api biru dari celah-celah pintu di bawah dapur. Abang harap korang faham Nampak api-api biru. Dalam otak Makcik Ana pada waktu tu, jangan-jangan gas bocor. Matilah dia dengan anak-anak dia, dengan mak bapak dia. Jadi Makcik Ana fikir dia nak buka pintu bawah tu dan dia nak padamkan api, dia nak buka semua tingkap.
untuk mengelakkan daripada kejadian lagi buruk berlaku, meletup tong gas ke apa. Tapi benda yang lebih pelik lagi, bila makcik Ana buka je pintu bawah dapur tu, dapur masak kan bawah tu ada pintu, dia kata. Jadi bila dia buka pintu, keluar satu bulatan api warna biru. Dan api tu sangat panas, sampaikan rambut dan bulu-bulu roma makcik Ana mengikut-ikut, maksudnya ikut terbakar. Bola api tu terus bergerak mendekati makcik Ana. Waktu tu makcik Ana kata dia tawakal, dia tak tahu tu apa, dia fikir kenapa benda tu ada kat depan dia, dia tak tahulah mana datangnya. Dan bola tu bergerak perlahan-lahan depan dua orang nenek yang tengah berborak tadi. Jadi ketiga-tiga orang yang ada dekat dapur pada waktu tu jadi tergamam. Jadi kenapa ni? Nenek mak mentua tergamam, mak sendiri tergamam, makcik Ana pun tergamam. Selepas bola tu berlega-lega depan diorang pun tak tahu nak buat apa, dan tiba-tiba bola tu keluar ikut pintu depan, dia ikut sliding door pintu depan. Pecah sliding door tu, dilanggar dengan berbola warna merah tu. Warna biru. Jadi lepas bola api tu pergi, tiga-tiga orang ni baru tersedar yang diorang ni tengah menghadapi satu peristiwa yang pelik. Cepat-cepat makcik Ana menjerit panggil nama suami dia, dan atuk, kedua-dua atuk, maksudnya suami bapa dan bapa mentua kepada makcik Ana pun keluar pada bilik. Suami makcik Ana pun keluar daripada bilik. Kecoh pada waktu tu bercerita tentang api biru, api berbola biru yang keluar daripada bawah dapur. Tak tahu mana datang, tak tahu apa sebab. Jadi akhirnya diorang bersahur dengan apa yang ada, dan alhamdulillah tak jadi apa-apa. Dan makcik Ana esok paginya disuruh suami dia panggil orang yang pakar dalam bidang gas ni, dan orang tu buat pemeriksaan. Gas tak ada yang bocor, dapur okey je, dan tak ada pun tanda-tanda terbakar. Cuma rambut makcik Ana lah bergulung-gulung sikit dengan bulu romanya terbakar. Lepas tu helaian-helaian apa nak cakap, dekat baju makcik Ana tu, makcik Ana cakap ada benang-benang. Benang-benang tu pun terbakar. Tapi tak tahu apa api tu. Dan orang yang pakar dalam bidang orang kata dia punya technician gas tu cakap, jangan-jangan makcik nampak api daripada alam sebelah kot. Mungkinlah boleh jadi hari tu abang ada cerita pasal bobola bercahaya kan. Ini bobola api pula keluar daripada dapur. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Bila tanya dengan jiran-jiran, kebanyakannya kata memang waktu rumah tu kosong, diorang pernah nampak api warna biru dekat dalam rumah dan mengelilingi sekeliling rumah. Mungkin itu adalah jin yang tinggal dekat rumah tu sebelum tu. Abang pun tak pasti. Jadi abang rasa dia punya pengajaran dia adalah, kalau sebelum kita masuk rumah, pastikan kita dah cek rumah tu betul-betul, takut ada benda-benda buruk yang berlaku. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan cerita abang, support abang jual baju walaupun desainnya biasa-biasa aja. Terima kasih sangat-sangat. Abang rasa terharu bila orang pakai tag abang dekat Instagram, tunjukkan baju yang dia orang dah beli. Abang ucapkan terima kasih. Nanti akan ada beberapa batch lagi yang adik-adik abang akan buat penghantaran. Dan terima kasih juga yang dah membeli biskut. Dan sempena bulan Ramadan kan, abang ni pun memang tak pandai masak. Kadang-kadang kena juga masak sebab boring kan beri kat luar. Jadi abang wujudkanlah impian abang sendiri dengan kerjasama kawan baik abang. Abang buat sambal lara, dan abang sediakan link dekat description box ataupun information box. Link tu adalah link Shopee, jadi senang sikit lah kalau siapa-siapa yang nak cuba. Tapi abang minta maaf, janganlah compare-comparekan dengan sambal-sambal legenda lain yang beberapa sambal nyet ada, sambal Mak Jenny, itu otak-otak abang baru nak melangkah. Kalau ada yang berhasrat nak merasa, boleh-bolehlah beli dekat Shopee. Tolong-tolonglah
apa tu, kawan abang pun anggap benda ni sebagai satu amal jariah kan untuk kita semua, sebab kawan abang tu pun bolehlah bantu-bantu dia buat dialisis kan. Okeylah juga. Okey, terima kasih dah membantu lah, dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Salam Ramadan, kita nak puasa tak lama lagi. Lepas tu kita raya, ini adalah raya pertama selepas PKP habis. Memang meriah sekali kali ni. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.